huraian ayat kita secara ringkasnya, ayat 34 sehingga 39. Sekarang kita berpindah kepada mencari, mengorek, memetik fawaid al-faedah daripada ayat yang kita baca ini. Kita tengok ayat yang pertama, ayat 34, inna haula'i la yaqulun. Puak-puak kafir itu akan berkata. Dia kata apa? Dia akan keluar perkataan yang mengikut kepahaman dia. In hiya illa hayatuna dunya. Kita ni hidup sekali je, bukan dua kali. Tanda para pelajar sekalian, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita bahawa orang-orang yang degil, orang yang tak mau berfikir, orang yang ada kepahamannya tersendiri, memang sukar untuk kita ubah kepahaman mereka. Payah sekali. Sukar. Sebab dalam kepala dianya tak ada mati. Tak ada hidup kali yang kedua. Tak ada hidup kali yang kedua. Jadi hidup main lagu tu. Inna haula'i la yaqulun. Mereka akan kata tak ada hidup balik yang kedua. Jadi kita hari ni para pelajar sekalian, jangan ikut jejak langkah puak-puak kafir yang menyumbat telinga dia daripada mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Kita bila orang bagi nasihat, buka dulu telinga. Buka dulu telinga. Dengar dengan baik. Kemudian kita fikir, hujah dia bawa tadi nampak mantap. Dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa huraian para ulama yang muktabar. Barulah kita rasa macam tu. Tapi kalau kita set dalam kepala kita, tak boleh dengar dah orang ni. Dia bawa hujah yang paling mantap dalam dunia ni pun tak jadi. Sebab hati kita telah kunci. Kan? Wa inna haula'i la yaqulun, apa orang cakap pun itulah yang dia akan cakap. Mu ni tak boleh pakai. Itu jelah. Siapa awak? Ini bahasa orang sekarang. Maka ayat ini menyentak kita bahawa puak kafir yang kerah kepala, tak mahu terima hujah, maka mereka tetap akan berkata mengikut apa ada kepala kita. Kita orang beriman belajar daripada ayat ini, jangan ikut jejak langkah mereka. Bila orang bagi nasihat, bila orang bagi tahu hujah-hujah yang mantap daripada Quran dengan sunnah dan tafsiran para ulama yang muktabar, kita buka minda kita. Kenapa mau cari yang pelik? Kenapa mau ambil jalan yang berisiko, sedangkan jalan yang selamat ada di hadapan kita? Jalan selamat apa dia? Amalan kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihuraikan oleh para ulama sudah semestinya. Jalan yang berisiko, ambil orang daripada mimpi-mimpi yang pelik-pelik, hidup main gosok kubur dan sebagainya, itu jalan yang berisiko. Kalau kita nak kata khilaf pun khilaf lah, tapi bantahan tu kuat. Jangan duduk main-main. Kita pindah ke faedah yang kedua. Puak kafir ni apa hujah dia? Tengok ayat 36. Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Bawa mari tok nenek kami kalau betul. Kalau kamu betul, bawa mari. Jadi puak-puak kafir ingat ke tak jawab soalan tu? Allah Ta'ala tak jawab soalan puak kafir tu. Buat mari untuk nenek kami ni. Jadi mana ada nenek dia balik semula? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala bawa mari kepada kita hujah, analogi bandingan. Ahum khairun am qaum tubba. Quraisy bercakap tu tengok kiri kanan. Mu kata tak ada dalil, tak ada hujah, tok nenek kami tak pernah balik. Mu tengoklah kaum-kaum yang lebih kuat daripada kamu. Kaum Tubak dekat je Yaman tu dengan kamu. Mereka juga binasa. Walaupun mereka kuat, sedangkan kamu ya ahli Mekah la tu'rafuna. Orang luar tak kenal apa buat mu ni. Tapi oleh kerana ada Kaabah je, mereka jadi orang didatangi oleh orang-orang luar kerana Kaabah itu. Tapi kalau kata kehebatan Quraisy, Abu Jahal dengan geng dia tak hebat. Jadi kita kena ingatlah di sini bahawa
Jangan duk main hujah tok nenek, hujah kita kena mantapkan hujah kita dengan kita. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min ahlaknahum. Quraisy lebih baik ataupun kaum Tubba' atau orang dulu, mereka juga telah kami binasakan. Jadi kata di ulama tafsir, ini yang kita dah bincang tadi, ta'liqul ihlak biqaumi Tubba'. Allah Ta'ala letakkan kebinasaan tu kepada kaum Tubba', tak masuk dia, menunjukkan bahawa Tubba' sendiri tu selamat, dan kebinasaan kepada kaum dia saja, ini faedah ini diistinbat oleh Al-Wazir Ibn Hubairah rahimahullahu ta'ala. Dia kata Tubba' sebagaimana disebut oleh Aisyah, rajulun salih, raja dia tu salih, tapi pengikut dia tu jahat, pengikut dia tu mujrimin. Maka kita mengatakan bahawa tak semestinya pemimpin tu soleh, rakyat dia semua soleh. Tak juga. Ada pemimpin yang baik tapi rakyatnya tidak baik, ataupun sebaliknya, pemimpinnya jahat, rakyatnya baik. Ada juga begitu. Jadi kita hari ni biarlah kita nak dua-dua. Kita nak pemimpin kita baik, rakyatnya baik. Pemimpin selamat, rakyat selamat. Kita nak macam tu. Tapi ada juga rakyat baik, pemimpin tak baik, ataupun sebaliknya. Kena jadi orang baik belaka puak kita ni. Faedah yang keempat, ayat yang ke-38, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Allah kata, aku tak jadi langit dengan dunia dengan bumi ini sia-sia. Tak ada matlamat, tak ada tujuan, tak ada objektif. La. Di sini kata ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan kepada af'alullahi muhkamatun. Semua apa yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala buat itu mempunyai hikmah dan maslahah. Sebab Allah Ta'ala nafikan perbuatan dia abasa, tak ada. Hikmah apa buat nyamuk menyusah orang? Allah Ta'ala buat nyamuk, buat apa-apa ni, ada hikmah belaka. Nak suruh kita bersih kawasan kita. Kalau kita bersih kawasan kita ni, nyamuk-nyamuk pun tak ada. Ada ke denggi? InsyaAllah tidak ada. Tapi kalau bawah pondok kita penuh dengan air cah, tahu air cah? Air cah ni air kotor lah. Nyamuk suka benda lagu tu. Jadi jangan buat. Jadi maknanya banyaklah kalau kita nak tengok semua apa yang dicipta oleh Allah Ta'ala besar kelebihan. Kadang-kadang kita kata, kenapa Tuhan buat benda-benda hayawan berbisa ni? Kalau digigit orang sakit, kita nak tanya boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hikmat di sebalik semua penciptaan dia. Yang terakhir, yang kelima, Allahu Akbar, wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah Ta'ala nyatakan bahawa aku jadikan langit dengan bumi ini semuanya dengan hak. Tadi kita sebut tentang hikmah. Hak maknanya Allah Ta'ala buat ada kepentingan yang tersendiri, iaitu Allah nak tengok siapa yang melaksanakan tugas dia selamat, siapa yang melanggar perintah Allah Ta'ala, melanggar hak kebenaran, maka mereka akan binasa. Jadi kita kena ingatlah, ma khalaqnahuma illa bil haq, tapi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ramai juga di kalangan manusia yang tak faham. Jadi kita nak selamat ke tak nak selamat? Nak selamat, kita kena faham ayat-ayat Allah melalui kita belajar ilmu tadabbur, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu akhlak, ilmu tasawuf ni. Kita nak memahami ayat Allah untuk apa? Supaya kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di
di akhirat dengan kita belajar Al-Quran dan tadabbur Quran ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 40 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.